Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, insya-Allah dalam seminar kali ini kami akan membentangkan sebuah kertas kerja yang bertajuk Pelaksanaan Hukuman Alternatif terhadap Pesalah Jenayah di bawah Sistem Perundangan Syariah di Malaysia. Antara perkara-perkara yang akan dibincangkan di dalam kertas kerja ini adalah berkaitan dengan pendahuluan, latar belakang, penubuhan dan bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah di Malaysia, definisi hukuman alternatif itu sendiri, apakah objektif hukuman alternatif, peruntukan undang-undang bagi membolehkan pelaksanaan hukuman alternatif di Mahkamah Syariah serta analisis dan cadangan penilaian semula terhadap peruntukan undang-undang tersebut bagi memperkasakan pelaksanaan hukuman alternatif di Mahkamah Syariah dan seterusnya adalah kesimpulan. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, kalau kita lihat mutakhir ini ataupun sejak kebelakangan ini, banyak pihak yang mula membincangkan tentang keperluan untuk melaksanakan hukuman alternatif di Mahkamah Syariah. Dan perkara ini mula diketengahkan setelah mendapati bahawa hukuman sedia ada yang diperuntukkan di dalam Akta Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syariah ataupun Akta 355 tidak diketahui sejauh mana keberkesanannya dalam memulihkan pesalah jenayah syariah. Walau bagaimanapun, banyak aspek yang perlu dikaji dan diperjelas secara terperinci terlebih dahulu, terutamanya dari segi pentafsiran, dari segi punca kuasa ataupun peruntukan undang-undang berkaitan bagi mengelakkan sebarang salah faham serta ketidakseragaman dan masalah perundangan berbangkit. Justru penulisan artikel ini adalah untuk memperjelas tafsiran hukuman alternatif dan menganalisis peruntukan sedia ada serta melihat pelaksanaannya serta mencadangkan penambahbaikan terhadap beberapa aspek yang dilihat penting sebagai langkah pemula ke arah pelaksanaan hukuman alternatif yang lebih tersusun dan sistematik di Mahkamah Syariah. Dan kajian ini menggunakan metod kualitatif dengan melibatkan kajian kepustakaan, statut perundangan, juga temu bual dengan pihak ataupun pakar-pakar perundangan. Dan kajian ini penting sebagai salah satu langkah untuk mengemukakan suatu bentuk hukuman alternatif baru kepada ataupun alternatif kepada bentuk hukuman sedia ada yang dijatuhkan ke atas pesalah syariah di Malaysia pada hari ini. Dan ia juga adalah merupakan satu keperluan mendesak dalam usaha mentransformasi dan seterusnya memperkasa institusi perundangan syariah di negara ini bagi menjadikannya sentiasa relevan dengan suasana dan keadaan semasa. Sidang pendengar yang saya hormati sekalian, kalau kita lihat objektif dan bidang kuasa Mahkamah Jenayah Syariah di Malaysia adalah untuk melaksanakan keadilan berdasarkan bidang kuasa yang diberi oleh undang-undang dan perlembagaan selaras dengan hukum syarak, dan kuasa untuk menubuhkan Mahkamah Syariah adalah diperoleh daripada Perlembagaan Persekutuan itu sendiri, iaitu Senarai 2 Jadual ke-9 Senarai Negeri. Dan dari segi undang-undang yang memberi kuasa penghukuman dan menerangkan bentuk hukuman yang dibenar untuk dilaksanakan di Mahkamah Syariah ialah Akta Bidang Kuasa Jenayah 1965 ataupun Akta 355 Pindaan hukuman berkenaan. Baik, kita lihat pula kepada apakah yang dimaksudkan dengan hukuman alternatif ini. Okey, di Mahkamah Syariah, selain daripada hukuman yang telah ditetapkan di dalam Akta Mahkamah Syariah, mahkamah ataupun negeri-negeri melalui peruntukan yang terdapat di dalam akta, enactment dan ordinan juga berkuasa untuk melaksanakan hukuman alternatif yang lain. Hukuman alternatif adalah, kalau kita melihat dari segi satu tafsiran menyatakan bahawa hukuman alternatif adalah merupakan hukuman selain daripada hukuman penjara, sebat dan juga denda. Terdapat juga tafsiran yang mengatakan hukuman alternatif adalah merupakan ganti kepada hukuman asal ini, iaitu hukuman penjara, sebat dan juga denda. Atau dalam erti kata yang lain adalah hukuman selain daripada ketiga-tiga hukuman ini. Ini adalah merupakan tafsiran satu pihak yang lain. Okey. Jadi kalau kita lihat pelaksanaannya di Mahkamah Sivil pula, hukuman alternatif adalah merupakan ganti kepada hukuman yang diperuntukkan di dalam hukuman asal. Justru
kalau kita melihat kepada definisi yang lebih sesuai bagi pelaksanaan ataupun bagi mentafsirkan hukuman alternatif di Mahkamah Syariah ini adalah ganti kepada semua hukuman ataupun hukuman selain daripada yang diperuntukkan di dalam Akta 355. Jadi apakah dia objektif hukuman alternatif? Yang pertama adalah memberikan ruang kepada pesalah agama ini untuk menyesali, menginsafi dan memperbaiki diri. Melalui perintah pemulihan ataupun hukuman alternatif ini, bimbingan yang berbentuk akidah dan saksiah dapat diberikan kepada pesalah-pesalah agama ini. Seterusnya, melalui aktiviti-aktiviti kebajikan yang dijalankan juga, pesalah akan dapat memperolehi ilmu yang bermanfaat yang dapat mendidik mereka menjadi ketua keluarga ataupun ahli keluarga yang bertanggungjawab dan berakhlak mulia setelah selesai mereka menjalani hukuman tersebut. Dan yang kedua ialah dapat mengelakkan implikasi negatif pemenjaraan. Dan Jabatan Penjara Malaysia berpandangan bahawa penjara seharusnya dijadikan sebagai hukuman terakhir dalam menegakkan sistem keadilan jenayah syariah. Ini kerana pesalah jenayah syariah adalah merupakan pesalah agama dan seharusnya dipulihkan dengan menggunakan pendekatan keagamaan. Hukuman penjara sedia ada akan sedikit sebanyak memberi impak negatif dan memberi kesan kepada kehidupan pesalah. Oleh yang demikian, hukuman alternatif adalah jauh lebih efektif dan bersesuaian. Kalau kita lihat pula dari segi peruntukan untuk melaksanakan hukuman alternatif di Mahkamah Syariah ini, dapat kita lihat dalam Akta Enactment dan Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah negeri-negeri dan juga di dalam Akta ataupun Enactment Ordinan Tata Cara Jenayah Syariah negeri-negeri. Dan secara umumnya, di dalam akta dan ordinan ini, di dalam akta dan enactment ini menyatakan bahawa hukuman alternatif yang dinyatakan dalam undang-undang ini hanya terpakai kepada pesalah muda dan pesalah kali pertama sahaja, dan pelaksanaan hukuman pula adalah sebagai ganti atau sebagai hukuman tambahan kepada hukuman negeri Selangor. Dan setelah melihat kepada pelaksanaan hukuman alternatif sedia ada di Mahkamah Syariah, adalah dicadangkan bahawa peruntukan undang-undang bagi hukuman alternatif atau bond berkelakuan baik ini perlu dilihat perkara-perkara berikut, antaranya adalah pentafsiran umur bagi kanak-kanak dan pesalah muda di Mahkamah Syariah, dan selain daripada itu, pelaksanaan pemulihan di pusat pemulihan dan cadangan penambahbaikan adalah untuk mewujudkan rumah pemulihan di negeri-negeri. Pada ketika ini, pelaksanaannya ataupun pewujudan rumah pemulihan ini hanya didapati di negeri Selangor sahaja, yang hanya menempatkan pesalah-pesalah wanita. Maknanya pesalah lelaki tidak ditempatkan di pusat pemulihan wanita Baitul Ihsan. Jadi sebagai kesimpulan, penulisan yang dilakukan ini timbul daripada hasrat yang kuat untuk melihat aspek dan aplikasi pemulihan pesalah jenayah syariah melalui pelaksanaan hukuman alternatif dibangunkan seiring dengan sistem perundangan sivil negara. Walau bagaimanapun, sebelum ianya dapat dilaksanakan, tafsiran dan peruntukan undang-undang yang jelas adalah merupakan perkara asas utama bagi menjamin kelancaran pelaksanaannya kelak.
dan keperluan mewujudkan pentafsir yang jelas dan seragam berkaitan hukuman alternatif di samping penambahbaikan peruntukan undang-undang dan tata cara pelaksanaannya diutarakan oleh penulis sebagai usaha untuk mengatasi sebarang masalah perundangan ataupun kecelaruan yang bakal timbul sekiranya aspek ini diabaikan. Jadi setakat itu sahaja pembentangan kertas kerja untuk kali ini. Saya akhiri dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.